A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Amin ya rabbal alamin. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, sabahul khair, good morning diucapkan kepada sidang penonton setia rancangan Bual Bicara Agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain tak bukan, Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah. Pertama-tamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, kita masih lagi mampu untuk bernafas di dalam bulan yang penuh keberkatan, bulan Ramadan Al-Mubarak. Alhamdulillah, sidang penonton sekalian, mudah-mudahan di samping kita menahan diri kita daripada lapar dan dahaga, dalam masa yang sama, ayuh sama-sama kita juga menahan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang mampu mengurangkan pahala puasa kita pada hari ini, insya-Allah. Sidang penonton rancangan Tanyalah Ustaz pada pagi ini seperti biasa, dalam rancangan Tanyalah Ustaz kita akan membawakan majlis ilmu Taman-Taman Syurga ini di hadapan kaca televisyen di dalam rumah tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama kita pada pagi ini untuk terus menimba ilmu, menambahkan sedikit bekalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bila mana kita bertemu dengan Allah kelak, kita tidak akan merasa malu dengan amalan ataupun ilmu yang telah pun kita bawa untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kelak, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, sebelum mana kita nak berbual berkaitan dengan tajuk perbincangan kita pada pagi ini, ayuh sama-sama kita alihkan sejenak pandangan kita ke layar skrin sekarang untuk sama-sama kita saksikan kes terbaharu penularan pandemik COVID-19 di Malaysia sehingga semalam 29 April 2021, sebanyak 3,332 kes baru telah dicatatkan dan sebanyak 3,323 daripadanya merupakan kes penularan tempatan. Ini menjadikan jumlah kes aktif dan keboleh jangkitan di negara kita di Malaysia ini sebanyak 28,093 kes. Dan duka cita dimaklumkan terdapatnya pertambahan kes kematian baharu sebanyak 15 kes malam, menjadikan jumlah kes kematian di Malaysia sehingga ke saat ini sebanyak 1,492 kes. Jadi ayuh sama-sama sidang penonton sekalian, kita terus patuhi SOP yang telah pun digariskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Mudah-mudahan dengan disiplin yang kita tunjukkan, insya-Allah Allah SWT akan mengangkat wabak COVID-19 ini daripada bumi Malaysia ini khususnya dan seterusnya di seluruh dunia, insya-Allah. Mudah-mudahan selepas mana tidak ada lagi penularan kes ataupun wabak COVID-19 ini, kita mampu untuk menjalani kehidupan kita seperti sedia kala, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, alhamdulillah pada pagi ini kita bertemu lagi di dalam edisi 30 April 2021, hari Jumaat Sayyidul Ayyam, berada pula dalam bulan yang mulia. Mudah-mudahan ayuh sama-sama kita meningkatkan amalan kita di dalam hari ini dan juga di dalam Ramadan kali ini, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, pada pagi ini kita akan bincangkan satu topik yang cukup menarik berkaitan dengan diri kita, iaitu Ramadan dan kesihatan. Apakah intipati berkaitan dengan Ramadan dan kesihatan? Apakah perkaitan di antara Ramadan dan kesihatan? Itu semua kita akan bincangkan pada pagi ini, dan insya-Allah untuk menjawab setiap persoalan yang diajukan oleh sidang penonton pada pagi ini, bersama dengan kita salah seorang murabbi, salah seorang guru kami yang cukup terkenal lah di dalam rancangan Tanyalah Ustaz ini. Sudah lama bersama dengan Tanyalah Ustaz ni, tak lain tak bukan kakanda guru kami yang handsome sigap bergaya, iaitu Ustaz Rozi Rejab kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau pokok jangan letak baja lebih-lebih. Nanti mati pokok tu. Masya-Allah. Tak apa Ustaz, pujian tu insya-Allah untuk kita semua. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Astagfirullah. Insya-Allah sidang penonton sekalian. Seperti biasa sidang penonton sekalian, ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami berkaitan dengan topik kita pada hari ini, Ramadan dan kesihatan. Boleh untuk
hubungi kami secara terus di talian 1-800-881677 ataupun boleh terus menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, tanpa membuang masa lagi, kita ingin mendengar sedikit mukadimah daripada yang berbahagia Ustaz kita berkaitan dengan topik kita pada pagi ini, Ramadan dan kesihatan. Jadi Ustaz, apa sebenarnya perkaitan antara Ramadan dengan kesihatan diri kita ni? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Terima kasih Da'i Luqman yang kami cukup mesra dengan panggilan manja. Cak. Tu. Dan bila kita bersiar di pagi-pagi ini, kita kena wujudkan suasana ceria. Ya, kerana Ramadan ini bulan yang ceria. Kan? Ramadan ni bulan nuzulul Quran. Bukan lagi dah Isra dan Mi'raj. Bukan. Ni lepas subuh saya nak tidur je. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Awal kalam, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dan selama-lamanya. Sebut selalu alhamdulillah, asyukrulillah. Semua penonton mesti sebut ya. Jangan lupa tu, alhamdulillah, asyukrulillah. Kemudian terima kasih kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa? Asbab baginda menyampaikan kepada kita yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim, dan menyebabkan kita ni suci bersih. Kita purify our soul, ya, bersihkan jiwa kita. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajar kepada kita isi Al-Quran dan juga rahasianya. Rahasia itulah ada pada puasa dan perkaitannya dengan kesihatan. Tajuk yang sangat-sangat pintar pada pagi ini. Terima kasih seterusnya kepada ayah ibu kita yang sedang menonton, khususnya ayah, mak, apa khabar? Ayah-ayah, ibu-ibu semua, apa khabar seluruh Malaysia? Pak Long, Pak Ngah, Pak Lang, Pak Tam, Pak Cik, Pak Uda, Pak Busu semua. Ya, apa khabar semua? Dan terima kasih sangat-sangat kepada penerbit kita pagi ini dan semua kru yang mereka bukan hanya sekadar berada bersama kita di subuh ini, bahkan daripada sahur lagi mereka telah siap siaga. Kenapa saya nyatakan semua ini? Ini tanda orang yang berpuasa dan penuh dengan kesihatan. Ini tak asyik pagi-pagi monyok aja kan. Kita tengok pun keliru dia ni orang ke apa, kan? Kemudian kita tanya, kau ni apa hal? Dia pun jawab, puasa. Kau tak puasa ke? Tu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam puasa. Tahun pertama difardukan puasa tahun kedua Hijriyah, ya. Tahun itulah berlaku Ghazwatul Badril Kubra, the great battle of Badar, perang Badar yang agung, ya. 313 melawan 1000. Hanya dengan berbekalkan 2 kuda dan beberapa ekor unta. Tak sebut banyaklah, walaupun dia 10 sikit je, ya. Menang. Keadaan berpuasa. Jadi Allah sebut sebagai mukaddimah ni dalam Al-Quranul Karim. Kita anjak sikit ya, Suratul Baqarah, surah kedua, ya, juzuk yang kedua, muka surat 28, kalau saya salah betulkan, ayat yang ke-183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Semua panel, tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru, pasti baca ayat ni. Pasti. Jadi tuan-tuan, saya nak selit sikit, terlintas kejap lagi. Sekarang ni tolong like, tolong komen, tolong share. Share banyak-banyak. Share banyak-banyak kerana hari ini sangat penting. Ya. Hari ini isi pentingnya akan memadamkan kekeliruan dan salah tanggap berkenaan dengan puasanya umat Islam. Dia berbeza dengan puasa yang dianjurkan oleh, kita bukan resis ya, dan kita bukan golongan teroris, tidak. Kita golongan kasih dan sayang, tapi kita nak sebut ada beza dengan agama-agama lain. Okey. Allah berfirman, wahai orang yang telah beriman, kata Allah, telah difardukan, diwajibkan, dimestikan. Kamu mengaku kamu Islam, kamu cukup umur, kamu akal ada, kamu kena puasa. Okey. Mungkin kita tanya, kami je kah Ustaz? Tak, orang sebelum kamu pun telah difardukan puasa. Apa tujuan? Perhaps, mudah-mudahan kata Allah Subhanahu Wa Taala, kamu akan jadi orang-orang yang bertakwa. Nah, that you may become righteous, pious people. Baik. Kemudian
Tak berhenti di situ ya. Kita selalu ingat berapa hari puasa. Allah sambung ayat 184. Ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang dibilang-bilang tertentu. 29 ke 30. Jangan buat mamai, tak ada 31. Tak ada 30 aja. Tapi selepas cerita hari-hari tertentu, cantik. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Maka barang siapa di kalangan kamu, wahai orang mukmin, orang Islam yang berpuasa, ya, Allah bagi dua keadaan, two conditions. Apa dia yang pertama? Maridha. Kamu ni ada rasa sakit. Sakit tak kamu ni? Sakit. Ya. Ada ill disebut dalam bahasa Inggeris. Ya. Atau ala safar. Atau dia dalam perjalanan. He has journey, nak pergi mana-mana sebagainya. Fa'iddah, maka gantilah hari lain. Allah ulang perkataan yang sama dua kali. Ayat 185 disebut lagi sekali. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Orang yang pintar dalam memahami Quran, dalam bertadabbur dengan Quran, dia akan cuba sedaya upaya untuk bertemu gurunya dan bertanya. Apa maksud ni? Kerana di hujung tu Allah Ta'ala kata apa? Wa antasumu khairul lakum. Dan kalau kamu ikhtiar, kamu usaha, kamu buat juga bagi kamu puasa. And whoever volunteers access. Dia nak puasa juga. But to fast is best for you. Hang sakit tapi hang puasa juga. Apa kaitan ni? Dua kali sebut ni. Kaitannya ialah kita kena ada dalam puasa ini dua benda juga. Pertama, kena ada yang disebut sebagai istita'ah, kemampuan untuk berpuasa. Tapi nak sukat kemampuan, nak measure dengan izin perkataan tersebut. Ya. How to measure? Kita kena ada isti'adad, persediaan untuk berpuasa. Inilah kaitannya bersedia dengan kesihatan untuk pastikan berpuasa dengan sempurna. Di sebaliknya, in the other hand, kata Da'i Luqman. Kan? Puasa juga memulangkan semula yang disebut ROI. Return of investment terhadap kesihatan kita. Berkadar, sama-sama bantu-membantu, simbiosis. Bersedia puasa untuk jaga sihat. Puasa akan pastikan kita sihat. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Jadi Ustaz, baru nampak Ustaz benda tu di antara perkaitan antara kesihatan dan juga Ramadan ni, di mana kita nak berpuasa ni kena ada dua benda mana kata Ustaz tak, iaitu istita'ah, yang keduanya adalah isti'adah, iaitu persiapan yang tu yang paling penting tu, persiapan dari sudut fizikal, mental dan sebagainya. Insya-Allah mudah-mudahan memberikan kita pencerahan awal di atas tajuk perbincangan kita pada pagi ini insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak raikan persoalan yang pertama insya-Allah pada Facebook pada Tuan Razali Zali Ismail. Assalamualaikum Ustaz Da'i serta semua kru-kru yang terlibat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu. Amin ya rabbal alamin. Soalan saya, adakah berdosa seorang yang menjalani ibadah puasa ini mempunyai dua niat? Satu niat kerana perintah Allah Subhanahu wa taala dan satu niat lagi ingin menjadi lebih kurus. Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Satu soalan yang menarik. Ada dua niat di dalam satu ibadah tu Ustaz. Satu nak sebab Allah, satu lagi sebab nak diet. Bagaimana tu Ustaz, silakan. Okey, terima kasih Abang Razali Zali Ismail. Cantik nama. Soalan pertama. Baik. Gini. Saya nak jawab ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Karim. Nak jawab soalan ini. Saya pagi tadi sebelum datang konti, saya duduk atas alat timbang dulu. Alat timbang. Hari saya timbang. Tadi 87.7. Sebelum puasa 95. Kalau BMI, orang Kedah kata jahanam. Jahanam. BMI ideal dia kena 22, kurang lebih lah. Ni sampai 33, 34 ni. Masya Allah. Kenapa baiklah. Kenapa kita nak betulkan niat ni? Terima kasih soalan ini. Brilliant question. I'm trying to deliver the best answer. Abang Razali Zali Ismail, nak jawab soalan ini saya nak bawa analogi kita kahwin. Kita kahwin ni nak apa sebenarnya? Kita kahwin ni nak apa? Kita kahwin ni Ustaz nak ada teman. Tak kahwin pun boleh ada teman. Ya? Kenapa kita kahwin? Kita kahwin sebenarnya yang betul-betul nak menjadi orang yang bertakwa. Nak menuntut keredaan Allah. Kerana itu hadis Nabi sebut,
orang kahwin tu, dia dapat dah sebahagian daripada iman tu, sebahagian daripada agama tu, sebahagian daripada takwa tu dah selesai. Selesai. Yang sebahagian lagi usaha carilah. Ya. Kahwin, kita niat nak cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. In event kita kahwin, dalam keadaan kita kahwin itu, kita dapat anak. Rezeki dah anak. Rezeki. Tapi tujuan asal kahwin nak anak kah? Tak. Dah, nak cari redha Allah. Dapat anak, alhamdulillah. Ada orang kahwin nak anak, kahwin tak dapat anak. Dia frust. Dia kata, ya Allah, kenapa aku kahwin tak dapat anak ni? Apa ni tujuan aku kahwin ni? Aku nak anak tak dapat. Tengok, rosak dah niat. Kahwin, dia kata aku boleh tumpang lah harta isteri aku. Si isteri pula kata aku boleh tumpang lah harta suami aku, tak payah kerja. Kahwin tak jadi. Kena kerja teruk juga. Adakah itu tujuan kahwin? Tak. Tiba-tiba kahwin, rezeki kongsi sama-sama. Masya Allah, bertambah rezeki. Boleh beli rumah, boleh beli kereta, boleh beli aset dan sebagainya. Kahwin, nak apa? Ketenangan. Nak ketenangan. Kahwin tak tenang. Ada juga. Ada. Tapi kerana nak redha Allah, kahwin dapat ketenangan. Ini yang kita sebut in event. Maka Ramadan, puasa ini adalah sesuatu yang analoginya sama. Betul kan niat Abang Razali Zali, saya dan kita semua? Dan adik-adik saya ramai yang menonton pagi tadi, adik saya dah tanya, Cak hari ni nak cakap poin apa? Oh Masya Allah, tabarakallah. Cak juga. Dia dietitian di sebuah hospital ya, kerajaan. Jadi nak ceritanya, kita puasa ni cerita nak cari redha Allah. Sebab tu kita kata nawaitu shauma ghadin, bukanlah nak niat di siang hari dah. Kita sebut apa? Lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Bila kita buat kerana Allah, Allah akan bagi in event, in return. Yang tu kita sebut ROI tadi tu. Return of investment. Allah kata, hang tak makan siang, malam hang follow sunnah, maka aku bagi reward kepada engkau. Badan kau jadi sihat dengan cara kuih badan. Berat pun cantik, elok semua. Lutut dah tak sakit lagi dah. Beban tak tekan lutut. Sendi-sendi semua elok. Solat pun tak atas kerusi lagi dah. Ya, rukuk pun elok, ni dak rukuk kedebam rebah terus. Ya, sujud nak bangun pun tak bunyi dah, krok. Maka in event itu adalah kesampingan yang diberi, kesan-kesan sampingan yang baik, yang positif yang diberi. Karena itu disebut kepada kita wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasa itu lebih baik, lebih elok untuk kamu jika kamu tahu rahsianya, antaranya memberikan pulangan kesihatan buat kamu. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Jadi itulah Ustaz, apa-apa pun kita perlu memperbaiki balik niat kita. Betul kan yang sebab dia kadang-kadang kita niat kerana Allah tu, Allah akan bagi benda yang kita mungkin selama ni nak, tapi Allah bagi dalam keadaan sampingan kepada kita, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, mudah-mudahan menjawab persoalan daripada Tuan Razali kita sebentar tadi. Jadi kita ada banyak lagi persoalan yang kita nak aju dan bertanyakan kepada yang berbagai ustaz kita. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami. Kita berehat sebentar, kembali sebentar saja lagi dalam rancangan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru, insya-Allah. Alhamdulillah, sidang penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu yang keliru. Kembali kita bertemu pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini membawa 1001 keberkatan di dalam bulan yang penuh kemuliaan dan juga pada hari yang penuh dengan keberkatan ini, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami berkaitan dengan topik kita pada hari ini, Ramadan dan kesihatan, boleh untuk hubungi kami secara terus di talian yang tertera di kaca televisyen. Kepada sahabat saudara serumpun kita dari Brunei, Indonesia, Singapura dan sebagainya yang sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita pada pagi ini, ada sebarang persoalan, jangan diajukan menerusi ruangan di live Facebook tersebut, tapi keluar sebentar, lihat gambar poster saya dengan yang berbahagia Ustaz Rozi Rejab kita, boleh untuk bertanyakan soalan di ruangan komentar di bawah gambar poster tersebut. Dan jangan lupa untuk tekan butang kongsi. Ayuh sama-sama kita sebar luaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini berkaitan dengan Ramadan dan kesihatan ke seberapa ramai yang boleh. Mudah-mudahan ianya menjadi salah satu cara untuk kita nak jana saham pahala kita, insya-Allah. Jadi jom sama-sama kita nak beralih dengan persoalan berikutnya, Ustaz, sidang penonton sekalian, daripada Facebook, daripada saudara Al-Ali Ali. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di samping mentaati suruhan Allah Subhanahu Wa Taala untuk berpuasa, amalan berpuasa juga dikatakan dapat menyihatkan badan. Bagaimanakah puasa dapat memberi kesihatan? Bulan puasa juga dikatakan bulan melawan penyakit.
apakah penyakit-penyakit yang dapat dirawat dengan cara berpuasa? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada saudara Al-Ali Ali. Jom sama-sama kita dengarkan jawapan pada Yang Maha Ustaz. Silakan Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Kat sini ada 2 soalan. Jadi 3 soalan lah ni. Okey, baik. Nombor 1, dia kata bagaimana yang kata puasa itu memberikan pulangan kesihatan. Nombor 2, dia tanya penyakit apa yang boleh lega dengan puasa. Mau 2 jam ni nak jawab soalan ni. Panjang. Panjang. Terima kasih kepada saudara Al-Ali Ali, ya. Nama dia Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya Karim. Jawapan. Pertama, puasa semestinya memberikan pulangan kesihatan yang terbaik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walaupun pandangan ulama berbeza-beza dengan darajat hadis ini, dalam dunia Ahlus Sunnah wal Jamaah kita mengambil hadis ini dalam kedudukan hadis fadailul a'mal, iaitu kelebihan-kelebihan beramal. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah yang original, yang mainstream, ya. Baik. Kata Nabi, hadis tadi itu maksudnya atau mafhumnya ialah sumu tasihhu. Kamu puasa, kamu sihat. Kamu puasa, kamu sihat. Dan tambahan kepada jawapan soalan pertama tadi, kalau kamu kejar akhirat, dunia akan ikut kamu. Ini poin daripada Da'i Luqman Cak tadi waktu kita rehat tadi. Kita duduk sembang-sembang tadi kan tentang jawapan kepada Abang Razali tadi tu. Jadi apabila kita puasa, pulangan kesihatan pertama yang kita lihat ialah penyingkiran toksid daripada badan. Sebenarnya soalan ini 2 dalam 1 yang sebetulnya. Bila kita jawab yang kedua tu, dia akan jadi jawapan pertama selesailah. Ya. Hadirin rahimakumullah, penyingkiran toksid itu berlaku apabila kita berhenti untuk mengambil banyak perkara yang sebenarnya badan tak perlu pun. Contoh, kita cerita yang benda-benda yang tak baik dulu. Kan Hudzaifah Al-Yamani radhiyallahu taala an, dia selalu tanya dekat Nabi benda-benda yang tak baik dulu. Sahabat selalu marah kat dia. Ni cuba tanya benda yang elok-elok kan. Dia kata aku tanya benda yang tak baik tu sebab bila aku jauhi benda yang tak baik secara langsung dan tak langsungnya automatically aku buatlah benda yang elok-elok. Kan? Okey. Hadirin rahimakumullah. Orang yang isap rokok dan sewaktu dengannya amboi dia lawyer buruk. Dia kata ustaz saya bukan isap rokok, saya isap pipe. Isap pipe. Isap. Saya isap curut. Hari ni isap vape kan. Lepas ni isap sombong kapai. Isap sombong kapai, asap banyak sikit. Banyak sikit pula. Sombong meter dekat sikit. Ramadan tak boleh isap. Tak boleh. Tak boleh. Ustaz sikit boleh ustaz. Tak boleh. Ustaz saya buat kiasan macam inhaler. Main nak pulas telinga. Ini inhaler. Dia kata ustaz tu yang orang ada asma tu kan. Dia puff tu kan. Macam-macam lah jenis Ventolin lah apa segala bagai. Tak apa pun dia kata. Kita kata yang tu gas. Ini gas juga. Dia nak jawab. Dia nak jawab. Kita kena bagi tahu dalam ni ada nikotin, dalam ni ada tar, dalam ni ada macam-macam yang masuk sekali duduk. Dia tak ambil. Ramadan dia tak ambil. Dia sihat tak? Sihat. Dia sihat. Ramadan dia ni kira bangun-bangun pagi dia tibai makanan segera. Tak kira apa dah. Membujur lalu melintang sapu. Masya-Allah. Bukan melintang patah. Ya, melintang sapu. Maka dengan puasa ni pun ada kaedah fiqh yang secara langsung tak langsung terpakai. Sadduz dzara'i'. Dia menutup, mencegah kerosakan yang tak baik berlaku lagi. Kita tahu makanan fast food ni dia tinggi garam. Tinggi garam. Yang nak jadi darah tinggi ni pasal tinggi garam antaranya. MSG tu Ustaz. MSG, monosodium glutamate tu. Ya, macam-macam lagi. Okey, cukup untuk soalan pertama. Okey. Soalan kedua, bila ditanya, apa penyakit hak bagi lega apabila dia puasa? Nombor 1, penyakit obesiti. Obesiti. Penyakit obesiti. Tapi ada syarat dia penyakit obesiti ni Da'i Luqman dan semua penonton ni, adik-adik saya ramai menonton, abang-abang, kakak-kakak, mak ayah pasti menonton ni. Ya. Apabila kita follow the sunnah of Prophet sallallahu alaihi wasallam, berbuka tu dengan berapa butir tamar dan minum an ample amount of water. Kan? Segelas air ke 2-3 teguk air. Sebenarnya buka puasa ni nak barakah, bukan nak tibai, nak barakah.
Jadi buka dulu solat. Ni dak melantak sampai dekat-dekat isyak baru solat. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Tu pun kalau tak pancit ni Ustaz. Tak tergulin ni. Tergulin dah siap. Tu nombor satu. Okey. Bila dia makan sikit, kemudian dia pergi tarawih. Tarawih tu betul kalau niat. Jangan niat saja aku tarawih kerana nak exercise. Masya-Allah. Jangan. Kerana nak ibadah kepada Allah Taala. Dunia dia dapat automatically. Habis tarawih more, ambil sikit cukup. Hanya untuk bekalan tenaga kejap lagi nak qiyam. Sahur seadanya, nakkan barakah. Automatically penyakit pertama selesai. Penyakit paling banyak dalam Malaysia ni obes lah. Antaranya obes. Tu. Nah. Yang kedua, dia dapat mengawal penyakit yang berkaitan dengan kolesterol. Walaupun hormon yang diperlukan oleh badan nama kolesterol, tapi kena agak-agaklah, janganlah melampau-lampau, jangan lebih. Dia bantu untuk kawal paras kolesterol, paras lemak dalam badan. Badan kita perlukan lemak yang sihat. Kan lemak yang sihat. Ada lemak tak sihat, ada lemak sihat, ada HDL lemak sihat, high density lipoprotein. Lemak tak sihat, LDL, low density lipoprotein. Puasa akan balance bagi elok. Penyakit berkaitan dengan kolesterol. Ketiga, orang yang puasa ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada dia satu kesembuhan penyakit yang berkaitan dengan sistem penghadaman. Daripada proses itu bermula di mulut sampailah di naudzubillah min zalik, ada berlaku yang tak baik kita minta jauh, sampai ke rektum, sampai ke dubur, dia selesai. Cerita kat bahasa bagi orang mudah faham. Saya anus tu apa benda Ustaz? Orang-orang yang belajar biologi dia fahamlah, daripada mulut sampai ke dubur. Itu proses dia. Masuk sini, keluar sana. Ada orang tak boleh masuk sini, masuk ke hidung pun ada. Itu yang ada masalah-masalah tertentu, kita doa mereka segera sihat dengan barakah Ramadan. Kenapa kita kata berkaitan dengan sistem penghadaman? Saya ingat saya tak nak hurai lah. Mungkin ada soalan yang akan kita boleh hurai sekejap lagi. Ya. Yang keempat, berkaitan dengan sistem, iaitu menyihatkan fungsi mental otak kita. Dengan puasa ni, dia bantu boost up our mind. Kecekapan berfikir akan jadi tinggi. Taklah jadi lembam kan. Slow macam dengan apa tu, sloth kau bergerak slow. Sloth kan. Allahu akbar kabira. Ya. Dan yang kelima, puasa adalah terbaik untuk masalah orang yang ada penyakit jantung. Puasa. Kerana apa? Dia meningkatkan kesihatan fungsi jantung tu. Baik. Yang keenam, puasa boleh mengawal paras gula di dalam darah. Orang kata Ustaz pandai-pandai jawab ni, apa dia ni, ambil tang mana ni? Ini data yang saya perolehi dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Adik saya sedang belajar medik. Adik saya dah kerja dah sebagai dietitian. Kan? Kita buatlah revision sebelum mai ke tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru ni, takkan cempera mai duduk sini nak jawab ikut dan tak boleh. Kepala jingga kata orang Penang kan. Kemudian yang ketujuh, puasa ni tersebut dah tadi itu sebenarnya. Dia membantu proses detoksifikasi. Detoxification dalam bahasa Inggeris, penyingkiran. Penyingkiran apa? Toksin, racun, bahan-bahan tak perlu dalam tubuh dia akan buang. Dan yang ke-8, banyak lagi lah, ambil 8 dulu cukup lah. Membantu meningkatkan sistem ketahanan badan ataupun imuniti tubuh. Boost your own protection by fasting. Wallahu a'lam. InsyaAllah, itu kita ada 8 sebenarnya kebaikan puasa terhadap kita punya kesihatan. Ya. Jadi kalau nak tahu, lepas ni boleh tengok semula live Facebook kita pada pagi ini, insyaAllah. Jadi penonton sekalian, mudah-mudahan menjawab persoalan daripada sahabat kita sebentar tadi. Kita nak beralih pula Ustaz dengan persoalan berikutnya daripada saudara Rosdin Samah. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta warga kerja tanya Ustaz TV3 TV9. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya, adakah dengan makan makanan sunnah terutama ketika berbuka puasa dan bersahur lebih menjamin kesihatan orang yang berpuasa berbanding dengan pengambilan pelbagai makanan lain yang mungkin boleh mendatangkan mudarat? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Satu soalan yang cukup menarik berkaitan dengan pengambilan makanan sewaktu mana kita bersahur dan juga berbuka puasa tu Ustaz. Silakan. Baik. Terima kasih Abang Rosdin Samah. Yang ni kita kata up sikit. Great question. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Jawapan Abang Rosdin Samah ya. Dengarkan jawapan. Sebelum nak jawab ni, tolong like, tolong komen, tolong share banyak-banyak. Mudah-mudahan tangan esok ni jadi saksi ya Allah.
hari yang ke-18 Ramadan ni, ya Allah, aku share, tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru, supaya orang tahu fawaidus siyam, kelebihan-kelebihan berpuasa, istifadah yang sangat banyak. Baik, Abang Rosdin sama ready tak nak dengar jawapan ni? Jawapannya ialah nombor 1. Tak ada istilah makanan sunnah yang sebetul-betulnya. Bukan tak boleh sebut, boleh sebut. Tapi adakah makanan lain tu tidak sunnah? Tu dia tu. Sebenarnya yang istilah paling tepat pada hemat kami ialah pemakanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang kata makanan sunnah juga tu Edat, jangan silap. Yang betul makanan ikut sunnah ni berdasarkan suratul Baqarah ayat 168 dan 169, ya, disebut sebagai halalun tayyibun. Itu sunnah betul. Ada orang tak ada tamar, susah nak dapat tamar, tapi dia tanam tembikai. Adakah hilang afdaliyah berbuka puasa dengan tembikai? Tidak, Ustaz. Tak. Ada orang tak ada tembikai, tak ada tamar, dia hanya ada air saja. Air itu juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi soalan tu pun betul, bukan salah, cuma kita memurnikan. Yang kecil hati pula Abang Rosdin sama. Ya. Baik, apa beza yang kita ambil makanan ikut cara Rasulullah berbuka dengan berbeza cara kita nak berbuka? Betul tak? Kita mungkin nak berbuka dengan roti canai. Jangan teh tarik, duk taram sari. Geram sungguh, kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekepin roti canai tu masuk terus. Tak ada kunyah dah. Masya Allah. Telan tu. Polok masuk tu, dum telan terus. Macam ulang, Ustaz. Bubuh teh tarik 2 jam. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Nabi buat sesuatu. Nabi sebenarnya to educate ummah. Itu benar. Yang tu betul. Yang tu yang paling betul. Nabi buat sesuatu, Nabi memberikan hikmah. Nabi ni kita kena faham sungguh-sungguh. Allah cerita fi'il Nabi ni dalam suratul Najm. Ya. Ayat yang ke-3 dan ke-4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia ni bercakap bertutur, hatta yang dikatakan yantiqu itu, ya, dilihat keseluruhan perilaku Nabi. Kadang-kadang orang tu dia bercakap bukan dengan bahasa mulut, tapi bilhal, dengan gerak badan. Dia panggil body language. How to speak with your body language. Kita pun buatlah cara dia. Sebab tu ada bahasa orang cakap dengan tangan, bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Banyak. Jangan salah faham bahasa tu mesti keluar dengan verbal. No, action also a language. Speaking sikit pagi ni. Okay. Jadi hadirin rahimakumullah, maka Nabi tunjuk tu adalah wahyu. Illa wahyun yuha. Dia bukan ikut hawa nafsu. Ada setengah orang tu dia bagi ceramah. Saya rasa, ya Allah, sedihnya dengar. Dia kata Nabi memang makan kurma sebab di Mekah ada kurma aja, di Madinah ada kurma saja. Baik sikit bang. Kat Madinah ada tin, ada zaitun, ada rumman, ada 5. Ada pisang pun dekat Taif, pisang banyak. Kan? Kat Madinah saya tengok bukan pisang pun ada. Anggur pun ada tak? Anggur pun ada. Tapi Nabi pilih apa? Kurma. Nabi pilih tamar. Jadi tamar tu ada apa? Tamar tu ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 benda. Tu dia. Dalam tamar ada karbohidrat. Dalam tamar buat kajian jumpa. Ada protein juga ke dalam tamar? Ada. Dalam tamar semestinya ada zat galian. Ada minerals. Dalam tamar ada vitamin. Dalam tamar pasti ada serat. Dalam tamar juga, tamar yang juicy, sebab tu Nabi kata pilih rutab dulu, dia ada air. Dalam tamar ada lemak tak? Tak ada. Sihat walafiah, ya. Dan dalam tamar itu Allah Taala hadirkan keseluruhan pakej kepada kita. Ambil pula air. Ya, jadi badan yang siang tadi dah guna banyak tenaga, banyak guna gula. Ni kena ambil faham. Gula dalam tamar adalah gula nabati, gula asli daripada buah, bukan sukrosa tapi fraktosa, gula buah. Yang doktor duduk clash dengan pakcik-makcik ni kan. Pakcik jangan duk buka puasa dengan tamar, dengan kurma pakcik. Pakcik tu kata sunnah ni doktor, dah berkeli dia orang.
Mailah jumpa, tanyalah ustaz biar tahu, jangan keliru. Kita bagi tahulah yang kata kurma yang boleh meningkatkan gula dalam darah ini ialah kurma yang direndam dengan Gula. dengan sirap tebu, sirap jagung, Dia jadi gula-gula. manis, Ustaz. Itu yang manis tu. Tapi kalau ambil tamar atau kurma yang organik, insya-Allah sihat. Jadi semestinya jawapan Abang Rosdin, kita ikut sunnah yang betul, yang pure sunnah, maka kita akan sihat afiat. Wallahu a'lam. InsyaAllah ikut sunnah yang sebenarnya. InsyaAllah kita akan kekal sihat. InsyaAllah. Jadi Ustaz, kita perasaan ni kita nak meraihkan pula soalan berikutnya daripada pemanggil setia kita, Tuan Haji Omar. Assalamualaikum Tuan Haji Omar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Luqman dan juga Ustaz Muhammad Rozi Muhammad Rajab. Ataupun Dai. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Haji Omar kita? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Salam Ramadan. Ya. Salam Ramadan yang ke-18. Ya, salam Ramadan juga kepada Dai ataupun nama glamour dia Syak, dan juga kepada Ustaz Muhammad Rozi Rajab ya. Jadi soalan saya begini Ustaz. Ustaz ada menyebut tadi puasa untuk kesihatan. Itu semua orang tahu dah Ustaz. Banyak dah Ustaz bercerita kan pasal perkara tu. Jadi soalan saya Ustaz, kadang-kadang kita puasa ni ialah bila petang tu, bila dia tengok je semua tu dia Ustaz. Bila dia tidur saat tengah hari ya, dia bangkit tidur, lalu lipas dia kata tu buah kurma lah tu. Dia pandang dah lain macam dah pandang dia. Dia ingat lain dah. Lepas tu dia pergi pula bazar Ramadan tu, dia tengok ayak banyak jenis-jenis ayak tu dia. Meleleh ayak liar tengok. Jadi bila buka puasa, dia nak balas dendam. Tadi aku tengok bukan main sedap, aku beli 10 ayak untuk buka puasa. Dia kata ni yang bagus ni, dia kata puasa. Bila puasa nak buka puasa seronok, banyak makan. Waktu panggang tu sedap dipandang. Jadi soalan saya, adakah cara lagu ni boleh menyihatkan tubuh badan kita ke Ustaz? Ataupun yang dikatakan puasa, kalau nak sihat puasa lah, jangan tak puasa. Jadi apakah boleh dengan cara lagu ni Ustaz? Ataupun memang puasa ni untuk kesihatan yang secara automatik bila puasa badan pun jadi sehat. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebatnya Tuan Haji Omar ni, dia melihat kepada siapa panel sebelum cerita terus bertukar lorat tu. Jadi Ustaz, bersoalan yang cukup baik berkaitan dengan orang berbuka puasa, cara membalas dendam ni. Tapi untuk jawapannya tu kita nak tunggu sebentar. Jadi sedang betul sekalian nak tahu jawapannya, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami sebentar saja lagi. Dan rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. InsyaAllah. Alhamdulillah, sidang betul sekalian, kembali kita bergabung di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru pada pagi ini untuk sama-sama kita menimba ilmu berkaitan dengan Ramadan dan kesihatan. Alhamdulillah, sidang betul sekalian, mudah-mudahan Allah SWT terus memanjangkan kesihatan buat kita sepanjang Ramadan pada tahun ini dan seterusnya di dalam bulan-bulan yang akan datang. Dan mudah-mudahan dengan apa yang kita belajar daripada Ramadan tentang kesihatan, tips-tips kesihatan sebagainya, kita amalkan juga sesudah Ramadan berlalu pergi nanti, insya-Allah. Jadi sidang betul sekalian, sekali lagi saya wawarkan, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami seperti biasa, boleh untuk hubungi kami seterus di talian yang tertera di kaca televisyen anda. Jadi insya-Allah kita nak meraihkan tadi soalan daripada Tuan Haji Omar kita Ustaz. Saya berkaitan dengan orang kadang-kadang ni pergi ke bazar tu, seperti mana kata Tuan Haji Omar tu, dia kata kan sampai beli 10 jenis ayak nak buka puasa. Macam mana Ustaz pandangan Ustaz berkaitan dengan orang yang berbuka puasa seolah-olah nak membalas dendam kelaparan waktu siang tadi tu daripada sudut kesihatan juga Ustaz? Baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Jawapan. Orang-orang jenis ni, jenis puasa niat nak balas dendam, orang Penang panggil siru Pak Abah. Siru Pak Abah. Janganlah macam tu. Dia telah merosakkan the philosophy of fasting by itself. Ya. Kerana tujuan puasa ni Allah Ta'ala bagi tahu siap-siaplah. Suratul Baqarah ayat 183. Clear bagi tahu. Apa dia? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu jadi orang yang bertakwa. Perhaps you will be among the pious people. Orang yang ada nilai untuk jaga hubungan baik dengan Allah.
apabila kita puasa dengan niat membalas dendam ketika berbuka puasa, maka hilanglah hikmah puasa itu tersendirinya akan tersirna, hilang habis hilang. Sebab itu berkatalah ahli hikmah, hukama, mereka yang tahu rahsia ilmu, iaitu golongan arifun billah, apabila kamu berpuasa, dengar elok ni, like, komen dan share cepat-cepat sikit dekat FB tu ya. Apabila kamu berpuasa dengan satu tujuan, iaitu mendapatkan nikmat dunia ketika berbuka, buat plan siap-siap lah. Aku nak makan teh tarik, sat lagi kalau minuman, lepas tu dah kata ayak banyak sangat tadi kan. Ayak tuak nak minum juga, Kelantan sebut tuak. Nira ni puasa sebut tuak. Okey. Lepas tu nak makan ayak 3 rasa, bukan takat ikan. Siakat masak 3 rasa, ayak masak 3 rasa ke? Lepas tu aku tak cukup ni, duk bimbang. Duk bilang-bilang tak cukup ni, bimbang tak kenyang. Bimbang tak kenyang. Tak hilang haus. Isteri kata, abang beli ABC abang, dia beli D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N sampai Z dia beli. Masyaallah. Bini pesan beli ABC lah. Okey. Orang ini dia telah pun hilang falsafah, iaitu apa dia? Mengawal syahwat. Puasa nak kawal syahwat. Antara syahwatnya ialah makan. Appetite yang disebut dalam bahasa Inggeris itu ialah nafsu makan. Rasulullah bukan kata hilangkan nafsu makan, tapi Rasulullah kata apa? Kawal nafsu kamu. Semua orang ada nafsu lah. Tak ada nafsu kita tak datang konti hari ini. Sebab kita ada nafsu mutmainnah ni. Sebab apa? Nak bagi masyarakat tahu. Sebab itu nak cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita mengundang yang baik. Maka hilanglah falsafah dia. Kan? Orang puasa ni falsafahnya berlaku penjimatan. Wala tubadzir tabdzira. Jangan kamu membazir dengan apa saja jenis pembaziran. Habis air tu? Tak habis. Dapat kat Cik Noh kan? Dapat tuang ke tanah. Oh. Dapat kat Cik Ki. Tuang ke singki. Oh. Dapat kat Cik Pa. Betul-betul. Buang lantung sampah. Masya-Allah. Semua dapat kat benda tu. Ada manfaat kan? Tak ada, Ustaz. La yanfa. Benda yang tak ada manfaat ini bukan sifat orang beriman. Anil lagwi mu'ridun. Orang beriman ni benda-benda lara ni benda lara. Semua mereka akan jauhi. Jadi hilang falsafah. Jangan sampai hilang falsafah puasa. Hikmah di sebaliknya tu. Maka yang betulnya apa? Apa yang ada untuk berbuka? Alhamdulillah. Tapi sebagai tukang masak, dia kena ada menu. Itu cerita lain. Habis tu Ustaz, tak payah ada menu lah. Itu cerita lain. Isteri dia kena buat menu sebab dia tukang masak. Ataupun bantu rumah. Ataupun chef. Adakah boleh chef hotel? Chef ni makan apa? Ikutlah apa ada lah. Kalau tak ada, dosa makan. Apa dia? Ini kita ni orang awam ni kan. Kita saya, Cak dan sebagainya. Makan apa Ustaz hari ni? Alhamdulillah ada rezeki, kita makan. Mana yang ada kita berbuka. Apa pun syukur Alhamdulillah. Itu dia. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Jadi berbuka puasa jangan sampai kita hilang falsafah dalam berpuasa tu. Ustaz kadang-kadang sedih Ustaz kan, kadang-kadang kita lihat sebenarnya salah satu juga Ustaz falsafah berpuasa tu untuk kita nak merasai orang-orang miskin yang kadang-kadang berlapar, tetapi kita kadang-kadang Allahu Akbar makan seperti mana kita pula nampak macam orang miskin. Sebab apa? Kita duk makan macam tak pernah makan tu pula. Insya-Allah mudah-mudahan kita janganlah sampai hilang falsafah berpuasa tersebut insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak beralih ke persoalan berikutnya Ustaz pada Facebook daripada Tuan Pak Suli Romli kita. Assalamualaikum Ustaz, dai dan semua kru yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga dalam rahmat Allah, amin ya rabbal alamin. Soalan saya, selain mengamalkan diet-diet yang sihat semasa bulan Ramadan, adakah kita digalakkan untuk mengambil suplemen, yakni makanan tambahan untuk menjaga kesihatan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu jangan keliru. Ustaz, nak tambah sikit Ustaz. Ada orang yang mengambil, bagi wanita yang sengaja mengambil pil untuk hentikan haid. Adakah dibenarkan Ustaz di dalam Ramadan? Adakah ianya juga akan memberikan efek kepada kesihatan? Baik. Saya nak mohon izin Cak host dan juga penerbit dan juga semualah cameraman apa semua tuan-tuan perempuan. Saya nak tambah sikit jawapan yang Cik Omar tadi boleh tak? Sikit je sebelum kita jawab soalan yang ke-6 ni. Antara benda yang Nabi pesan untuk orang yang berpuasa, satu hadis yang panjang, kita potong sikit hadis tu. Nabi kata wadhkuru biju'ikum wa 'atshikum fihi ju'a yaumal qiyamati wa 'atshah. Bukan hanya sekadar nak rasa orang miskin, orang fakir, orang yang hakir.
dalam keadaan mereka tak punya apa-apa seperti di Yaman. Di Yaman hari ini kebuluran, tahukah kita? Orang sembunyi hakikat apa yang berlaku di Yaman. Kenapa? Tak ada apa nak berbuka. Di Syria masih ada lagi. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilaih. Ya. Jadi nak ceritanya Nabi kata, kamu ingat, kamu semua ingat, saya dan tuan-puan semua ingat, kata Nabi, tentang biju'ikum, kamu berlapar, wa atashikum fihi, dan kamu dahaga dalam Ramadan itu, siang hari itu. Bukan suruh ingat orang miskin, bukan suruh ingat orang fakir, orang hakir sahaja, tapi lebih ingatan kamu itu apa? Ju'a yaumal qiyamati wa atashah, akan laparnya kamu nanti di hari kiamat dan dahaga yang amat dahsyat. Tak ada bazar Ramadan, bazar akhirat tak ada lah. Tak ada malaikat, tak ada duk meniaga hari itu. Tak ada. Tak ada. Tapi kamu ingat ni filosofi di dunia. Dah tu kalau tibai segala benda, mana nak datang ingatan ini? Wallahu a'lam. Kita sambung soalan ke-6. Boleh ha? Boleh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Jawapan Pak Suli Ramli. Ya. Jadi soalan 6 ada soalan 7 kat situ. Bab apa tadi? Apa hormon tadi tu kan? Okey. Pak Suli, sebenarnya bila kita puasa ni, kita ikut yang Nabi tunjuk dah cukup lah. Cukup dah, wallahi. Cukup dah. Ni pagi-pagi Jumaat dia sebut wallahi ni kan. Cukup dah. Sebab apa? Cara Nabi tunjuk itu adalah keperluan sebenar badan. Dah cukup dah. Cukup dah. Dia badan ini, dia jangan lebih, dia jangan kurang. Dia kena cukup. Tu kata Piramli. Tu kan. Cukup. Sebab itu ada wasatiyah, konsep kesederhanaan di dalam agama ni. Agama ni kena sederhana. Tak boleh terlebih jadi teroris. Terkurang jadi golongan terlalu liberal pula dah, kata mereka lah. Wallahu a'lam. Kita nampak yang paling cantik ni lah dia wasatiyah. Ini jalan yang benar. Siratul mustaqim ni dia. Bila kita menambah, dia jadi pelik-pelik. Kerana itu tujuan puasa nak menyingkir racun. Nak bawa masuk benda yang baik. Benda yang baik ni pun tak boleh lebih. Tak boleh lebih. Kita kata kurma, elok tak kurma? Kurma elok. Elok. Kalau makan sampai segantang? Habis Ustaz. Kerja mana juga Ustaz. Tu dia. Elok tu bubur segantang. Air elok tak air? Elok. Kalau minum satu hari sampai 20 liter? Gemuk air Ustaz. Allahu Akbar. Jadi padan-padan lah. Bila pakar kata 8 gelas, 8 cups, enough for you. Contohnya. Dia ikut berat badan kita ni. 1.5 ataupun 2.5 or 3 liters. Cukup dah. Jangan lebih-lebih. Sama juga Pak Suli Ramli, pada hemat kami, suplemen ini jika dinasihatkan oleh pihak pakar, maka kami angkat tanganlah pagi ni. Kita bukanlah pakar, walaupun saya sedang belajar certification of wellness consultant. Masih belajar lagi. Saya tak malu nak sebut nama prof saya. Profesor Dr. Andrea Chin, Madam Catherine, Mr. Uy. Orang-orang ni cerita ajar kita ni. Yang menyebabkan kita meleleh air mata dalam kuliah-kuliah mereka ialah apa yang mereka ajar adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang telah diajar oleh Allah dan Rasul. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi Ustaz, soalan berkaitan dengan mengambil hormon tu pula. Soalan ke-7. Yang ke-7 Ustaz. Bagi perempuan, tolonglah dengan nasihat ni. Sebab saya nasihat yang sama pada isteri saya. Abang, dia kata, boleh tak nak ambil pil hormon? Tak payah ganti-ganti. Saya kata jangan. Jangan melawan fitrah. Fitratallahi allati. Fitrah Allah yang mana dengan fitrah itu la tabdila li khalqillah. Janganlah duk tukar-tukar apa yang Allah Ta'ala dah cipta elok-elok dah. Allah lebih tahu. Kita pandai pula pergi buat alteration. Motosikal. Cantik dah Jepun buat mai. Brand tak mau sebut lah. Nanti jadi isu pula dah kan. Mai-mai sini ada pula engineer kampung. Bukan kata kampung tu tak bagi. Saya orang kampung juga. Cak orang kampung juga. Tapi pandai lagi engineer daripada Jepun tu. Masya-Allah. Tu dia alter macam-macam. Korek blok. Korek. Tahu juga dah. Ada pergi layak lampu lah segala bagai. Pergi tukar apa semua. Boom accident. Orang buat kajian cukup dah. Yang buat kajian tentang manusia ni siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan-bulan aku akan kitarkan, buang toksik daripada tubuh dia. Orang perempuan yang redha dengan kitaran darah bulannya semata-mata tak melawan fitrah yang Allah tetapkan, dia perolehi pahala sebanyak-banyaknya.
Ustaz, orang perempuan hak ganti. Saya takut Ustaz sebab Ustaz-Ustaz duk kata 1 hari tinggal dalam Ramadan tak sama 1000 hari kalau ganti 1,000,000 hari, sezilin hari luar Ramadan. Betul. Tapi bukan bagi kes orang perempuan yang datang haid ini, bukan. Bukan yang bukan perempuan yang datang haid ni, bukan. Orang perempuan yang datang haid ni dia tinggal 1 hari kerana apa? Itu fitrah Allah. Dia ganti hari yang lain di luar Ramadan. Pahalanya Allah bagi sama. Lagi besar pahala bila dia redha dengan fitrah yang Allah tetapkan pada dia. Nasihat kami, jangan melawan fitrah. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan banyak persoalan dan juga persoalan itu juga sebenarnya ada beberapa yang tambah bertanya. sikit lagi boleh tak? Boleh Ustaz, silakan. Dia datang lagi ilham Tuhan bagi. Apabila kita ambil pil sekat hormon ini, Allah Ta'ala buat fisiologi tubuh manusia dengan aturan yang terbaik. Tiba-tiba kita masuk satu benda yang sekat perjalanan. Macam kita air yang mengalir, kita pergi sekat lah. Kita nak terkencing, kita pergi sekat aliran air kencing tersebut keluar. Apa jadi dengan tubuh kita? Sakit, rosak. Dalam keadaan sedar atau tidak, telah berlaku kerosakan. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi itulah yang dikatakan juga Ustaz, takut-takut akan memudaratkan kembali diri kita sendiri, insyaAllah. Jadi sidang betul sekalian, kita nak berehat sebentar. Jom sama-sama kita saksikan sebentar kapsul bersama dengan Ustaz Don dengan tajuk Wahyu Pertama. Kembali sebentar sahaja lagi, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahyu pertama. Pada 17 Ramadan turunlah wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sebuah bukit bernama Jabal Nur, di dalam sebuah gua bernama Gua Hira. Nabi mendapatkan wahyu itu dalam keadaan Nabi dipeluk oleh malaikat Jibril dan malaikat Jibril kata, "Iqra." Maka Nabi kata, "Ma ana biqari'in." Kemudian malaikat Jibril melepaskan pelukan itu dan peluk lagi sekali sambil mengatakan, "Iqra." Bacalah. Dan Nabi kata, "Ma ana biqari'in." Seterusnya malaikat Jibril membuat pelukan kali ketiga dan kali ini dalam satu riwayat Nabi sebut sehingga terasa sesak di dada aku. Maknanya begitu kuat pelukan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Maka kata Nabi, "Ma ana biqari'in." Aku tak boleh baca. Dan setiap tahun peristiwa ini diperingatkan kepada kita. Tambahan pula di tengah-tengah bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran padanya, bulan yang padanya ada malam Lailatul Qadar. Seolah-olah nak menggambarkan bulan Ramadan dengan Al-Quran tak boleh dipisahkan. Sebab itu, ramai orang yang berlumba-lumba untuk mengkhatamkan Al-Quran. Alhamdulillah, ini adalah satu suasana budaya yang cukup istimewa, menggambarkan bahawa bulan Ramadan dipenuhi dengan amal ibadah. Dalam masa yang sama, ada juga golongan yang tak bersetuju dengan mengkhatamkan Al-Quran sedangkan bacaan ke laut. Jadi mereka mengatakan bulan Ramadan adalah bulan bertadarus Al-Quran, memperbaiki bacaan. Walhasil, bulan Ramadan sebenarnya adalah bulan ibadah dan memperbanyakkan amal ibadah. Bagi mereka yang membacakan Al-Quran, silakan mengkhatamkan Al-Quran. Bagi mereka yang baru nak belajar, bertadarus supaya tajwidnya betul dan lurus. Supaya habis Ramadan nanti, kita semua akan jatuh cinta dengan Al-Quran sebab kita tahu bahawa Al-Quran bukanlah sesuatu yang payah untuk kita nak baca, tetapi susah untuk kita amalkan. Sebab itu malaikat Jibril memeluk Nabi ketika nak memberikan Nabi, "Iqra." Bacalah dengan nama Tuhanmu wahai Muhammad. Dipeluknya Nabi kuat-kuat. Kenapa? Kerana nak mengamalkan Al-Quran adalah satu jihad
Kerana itulah Al-Quran diturunkan. Bertadarus Al-Quran ada kaedahnya. Yang paling cantik, guru baca, kita dengar, kita baca, guru dengar. Yang ni paling cantik. Memadai juga kita baca, guru dengar. Yang ni agak laju sedikit. Dan boleh juga, tapi tak ada pengalaman lah. Untuk mereka yang datang bulan, mungkin boleh dengar guru baca. Memadai untuk kita juga mengkhatamkan Al-Quran. Mudah bukan? Iya. Oleh itu berbaki beberapa hari lagi, marilah sama-sama kita meningkatkan kualiti bacaan kita dan meninggalkan kesan dalam kehidupan kita bagi boleh mengkhatamkan Al-Quran. Sebab Al-Quran bukan sahaja untuk dibaca, Al-Quran bukan sahaja untuk ditadabur, Al-Quran bukan sahaja untuk dilagukan, Al-Quran adalah untuk diamalkan. Selamat mengamalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, bertadarus Al-Quran, melagukan Al-Quran. Semoga kita mendapat apa yang Nabi sebut dalam hadis baginda. Al-Quran akan datang menemani orang yang membaca Al-Quran. Semoga kita boleh mengkhatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran, bertadabbur Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dan memperolehi apa yang Nabi sebut dalam hadis Nabi. Al-Quran akan datang kepada orang yang membaca Al-Quran. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillah sidang penonton sekalian, kembali kita bertemu di rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah sidang penonton sekalian, hari ini kita sama-sama mengaji ataupun belajar berkaitan dengan ilmu Ramadan dan kesihatan, dan sebenarnya sudah banyak intipati-intipati dan juga tips-tips kesihatan yang telah pun dikongsikan oleh yang berbahagia Ustaz Rozi kita pada pagi ini berkaitan dengan bagaimana kita nak jadi sihat, nak kekal sihat sepanjang Ramadan dan juga kemudiannya keluar daripada Ramadan nanti insya-Allah. Jadi sahabat sekalian, sekali lagi saya wawarkan sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami berkaitan dengan topik kita, boleh untuk hubungi kami seterus di talian yang tertera di kaca televisyen anda, dan kepada sahabat-sahabat yang sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita, jangan lupa untuk tekan butang suka, butang kongsi agar kita sama-sama sebarluaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini insya-Allah. Jadi jom sama-sama kita nak beralih dengan persoalan berikutnya daripada Facebook, daripada saudari Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan warga Tanyalah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagi mereka yang konsisten pergi ke gym, akan terus ke gym pada waktu malam Ramadan meneruskan aktiviti riyadhah mereka. Namun ada suara-suara yang berkata bulan Ramadan adalah bulan ibadah, riyadhah boleh dilakukan di bulan yang lain. Mohon pendapat Ustaz, terima kasih. Jadi Ustaz ini berkaitan dengan Ramadan dan juga riyadhah. Dan Ustaz, bolehlah selitkan sedikit Ustaz satu soalan? Kita berbincangkan berkaitan dengan Ramadan dan kesihatan bukan bermaksud puasa saja, tetapi tentang ibadah tarawih. Adakah yang juga memberikan kesan kesihatan kepada kita Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya Karim. Terima kasih soalan daripada puan atau saudari Intan Zurina Abdul Razak ya. Cerita tentang berriyadhah dalam Ramadan, tambahan soalan ke-9 oleh dai kita, tarawih dan kesan pada kesihatan. Baik, saya jawab ya. Apabila kita lihat Ramadan itu sebagai suatu bulan yang disebut afdalus syuhur, sebaik-baik bulan. Nabi kata anfasukum fihi tasbih, nafas kamu dalam Ramadan itu tasbih. Ada kaitan ni dengan riyadhah ni, kejap lagi ya. Wa naumukum fihi ibadatun, tidur kamu dalam Ramadan pun dapat pahala ibadah. Baik. Apabila kita lihat Ramadan, bulan yang kita nampak dengan pandangan positif. Ini terkecuali daripada positif, na'udzubillah min dzalik, COVID-19 itu cerita lain. Sekarang nak sebut positif, takut. Betul saya positif, orang lari. Baik. Maka, dia akan nampak Ramadan itu indah.
Istimewa. Macam kempen kita di TV3. Ramadan tu cantik, teristimewa, indah, seronok, gembira, ceria, bahagia, energetik. Kan? Inilah bulan kita nak rejuvenate balik diri kita. Nak re-energize balik. Restructure balik. Ramadan. Tapi bila dilihat Ramadan ni bulan Allah buat ibadah. Riadah pun ibadah. Ya. Dan ibadah, riadah dalam Ramadan menghasilkan pulangan berganda di luar dari Ramadan. Tak percaya? Kena buat lepas ni. Nak dapat pembuktian, jangan retorik. Benda yang diucap mesti diamalkan. Baik. Bukti. Apabila Ramadan, Islam menang dalam Perang Badar. Tahun pertama puasa secara berstruktur dan rasmi tu. 17 Ramadan Perang Badar. Menang. Pembukaan Konstantinopel. Konstantin atau Istanbul. Berlaku dalam bulan Ramadan. Orang puasa, tentera tak puasa. Tentera yang sakit cedera tu cerita lain. Pembukaan Palestin bulan Ramadan. Jadi apa masalah kalau nak berlari dalam Ramadan? Larilah. Bukan tak lari, nak hiking lah, tak ada masalah. Tapi jangan gunakan alasan hiking nak buka puasa, atau jangan. Jangan cari penyakit tentang bab tu, jangan. Ya. Bagi orang yang berkata, bulan ni bulan ibadah, nak riadah bulan lain lah. Pada hemat kami menyatakan ia kurang tepat. Ya, kurang tepat sebab apa? Ramadan jangan ada sekatan untuk beraktiviti kecuali yang diharamkan oleh Allah. Aktiviti makan siang tak boleh Ustaz, aktiviti kami nak buat kenuri, Ustaz, kami nak tunjuk kesyukuran, kami nak buat kenuri siang Ramadan. Itu kita telefonlah pihak berkuasa tempatan, ya. Maksudnya jabatan negeri agama Islam negeri ni nak van jenazah ramai-ramai elok. Jadi kena betulkan yang itu. Kalau orang tanya saya, Ustaz, puasa nak berjoging, silakan. Tu dia. Dan hadirin rahimakumullah, waktu berjoging itu qiyamul lail juga. Kenapa? Dia jogging waktu sahur. Bawalah tasbih. Kreatif lah buat ibadat ni. Tolonglah, please. Be kreatif. Buat tasbih sambil lari. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nafas makin. Anfasukum fihi tasbih. Nafas kamu lagi banyak dalam Ramadan tu tasbih. Tu dah. Bukan buat loya buruk. Bukan macam tu. Buat benda yang menyebabkan kita bernafas dengan laju. Masya Allah, tabarakallah. Be kreatif. Sambil berlari itu, subhanallah, la ilaha illallah, masya Allah, masya Allah. Kan tak boleh buat. Kita buat dah lah, kita share ni. Tak kira kat luar sana tu ada juga ajina skeptikal. Ustaz dah buat ke belum? Buat dah, ni tu yang share. Kita tahu. Kita tahu, kita buat dah. Kan kalau tak buat, tu salah duduk main teori-teori, jangan. Kemudian, tarawih. Ustaz, sebelum soalan tarawih tu, Ustaz, kita nak raikan pemanggil kita. Ada pemanggil dulu. Rai. InsyaAllah. Assalamualaikum, Pak Robizan. Waalaikumsalam, Cak. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Ibu Robizan kita? Sihat, Alhamdulillah. Saya nak tanya. Ya, silakan. Bagaimana bagi mereka yang sihat tubuh badan tapi tak nak puasa? Mana bulan puasa kan tahun sekali kan? Tapi tak nak puasa. Macam mana sekali lagi? Sekali lagi, saya nak tanya. Maaf cepat. Ya. Macam mana bagi orang yang sihat tubuh badan tapi tak nak puasa? Alasannya penat lah, apalah. Soalan saya. InsyaAllah, Ibu Robizan. Terima kasih. Sama-sama. Okey, Assalamualaikum. Jadi satu soalan yang menarik. Orang dah sihat. Allah bagi kesihatan tapi tak mau berpuasa pula. Bagaimana tu, Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya Karim. Orang yang sihat tubuh badan tak nak puasa, jawapannya sama aja. Orang yang sihat tubuh badan tak nak solat. Orang yang kaya tak nak bayar zakat. Sama aja. Orang yang duit banyak dan sebagainya, waktu boleh pergi haji tak nak pergi haji, dah tak boleh pergi haji umrah sekarang ni. Ya Allahu akbar, berdentam-dentum dalam FB dan media-media sosial. Ya, orang yang boleh bersedekah, dulu boleh bersedekah, sekarang menyesal tak boleh sedekah, Ustaz, sekarang diri pun sendiri tak cukup. Hadirin rahimakumullah. Nabi ajar kepada kita untuk kita baca Quran dan faham Quran. Sebab itu disebut wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Ajar kepada kamu ilmu kitab dan rahasianya. Maka yang diberitahu kepada kita ialah orang yang ada nikmat tubuh badan sihat tak nak puasa ni, dia equivalent dengan ayat ni. Dia berkadar terus dan sama dengan ayat ni. Apa ayat tu berbunyi? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Sungguh-sungguh kata Allah, kalau kamu ni tahu segala nikmat yang aku dah bagi ni, syakartum, sungguh-sungguh kamu terima kasih ke aku, kata Allah. Kamu tahu nak terima kasih kepada aku, kata Allah, la azidannakum. Aku bagi lagi. Sungguh-sungguh pasti, la tu bukan la, tidak, la azidan tu sungguh-sungguh aku akan bagi. Nun tasydid tu taukid yang kedua, dua kali kesungguhan, emphasize kepada Allah, daripada Allah. Aku bagi, sungguh-sungguh aku bagi. Aku bagi lagi. Badan kamu sihat, kamu puasa, aku tambahkan kurniaan aku kepada kamu. Confirm dapat. Bahkan orang yang sakit, pesakit kanser puasa, sembuhkan kanser dia. Dia akan gantikan sel yang telah rosak oleh radikal bebas dengan sel yang baru. Ini orang dapat anugerah Nobel. Ya, Nobel, recognition, international, world, universe. Tu dia, tu dah melampau sangatlah. Orang Jepun, dia temui kajian bagaimana profesor ini berpuasa dan menyembuhkan kanser. Jadi orang sakit puasa pun sihat. Kalau orang sihat puasa, lagi sihat tak? Maka orang ini tak syukur dengan Allah. Maka Allah kata, wala in kafartum, kamu ingat tubuh kamu sihat tu, kamu kufur dengan aku, inna azabi lasyadid, azab aku sangat pedih. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Satu jawapan yang cukup mempat dan juga cukup simple ya Ustaz, tapi memang memahami kita semua kena bersyukur. Dah ada kesihatan Allah bagi, syukur. Dengan kita berpuasa, rugi. Sebab kita akan termasuk orang kufur, dan ingat azab Allah tu sangat besar dan sangat pedih. Jadi Ustaz, berbalik dengan persoalan tadi Ustaz berkaitan dengan solat tarawih dan juga kesihatan Ustaz. Silakan. Baik, jadi 10 dah soalan. Apabila kita cerita tarawih ni, macam tadi juga, macam kisah kahwin tadi ya. 2 rakaat. Kita kata, ya Allah, apalah aku dapat? In return, kita dapat kebajikan di sisi Allah, dapat ketaatan menyembah Allah, dapat bersolawat banyak-banyak, diselang-seli dengan salawat, dapat ukhuwah, ya, dapat cintakan masjid, lamanya tak datang masjid. Ada orang dulu waktu tak boleh pergi masjid, berkemain lagi. Allahu Akbar, buat fatwa. Perang. Siap kata kita ni macam-macam lagi. Ustaz tak bercakap langsung, tak keluar statement apa semua. Ambih. Tapi dah dibuka Masjid Surau ni, kenapa tak pergi? Pergilah. Sepi juga Ustaz. Sepi juga. Ya, pergilah. Jom. Sebelum kita boleh datang ke Masjid Surau dalam keadaan menegak berjalan sendiri, datanglah, pergilah. Sebelum diusung dalam keadaan mendatar ke dalam Masjid Surau. Apa dia tu? Jenazah. Nak tunggu jadi jenazah pun nak pergi Masjid Surau. Jangan. Biar tahu, jangan keliru. Ya. Maka artinya di sini, tarawih itu sendiri, kesan kesihatannya secara langsung dan tidak langsung menyebabkan seluruh tubuh kita beraktiviti. Bila kita beraktiviti, maka seluruh saraf, sendi, sel-sel dan pergerakan tubuh menyebabkan proses penghadaman makanan berlaku lebih lancar dan lebih cekap. Mudah-mudahan tarawih yang diniatkan mencari redha Allah menghasilkan kesihatan yang bertambah hebat untuk penunai atau orang yang salat tarawih itu sendiri. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi itulah jawapan daripada yang bagus Ustaz, iaitu tarawih itu juga mampu sebenarnya untuk memberikan kesihatan kepada kita, insyaAllah. Jadi Ustaz, kita nak beralih dengan persoalan yang berikutnya Ustaz. Silakan. Daripada saudara Muhammad Izzuddin. Assalamualaikum Ustaz Muhammad Rozi dan Lukman dan warga kerja TV3 dan TV9 yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam 18 Ramadan. Ibadah puasa sering dikaitkan dengan aspek kesihatan. Ini kerana amalan berpuasa melibatkan perbuatan menahan makan dan minum bermula daripada fajar terbit sehinggalah matahari terbenam. Soalan saya, bagaimana pula dengan berpuasa dapat memberi kesan kesihatan kepada tubuh badan kita sedangkan kita tidak minum air selama hampir 14 jam untuk menghidrasikan tubuh badan kita? Mohon curahan ilmu Ustaz. Terima kasih dari Pasir Mas Kelantan Ustaz. Ustaz, satu soalan menarik Ustaz berkaitan dengan ini, iaitu berkaitan dengan betul juga kan kadang kita dehydrate pada siang hari tetapi bagaimana hikmah puasa ni mampu untuk menahan diri kita ni walaupun dalam keadaan berdahaga tersebut Ustaz. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad ya karim. Saya sungguh sukalah soalan saudara Izzuddin ini dari Pasir Mah Kelantan. Dia ada idgham lagi betul. Pasir Mah Kelantan.
Masya Allah, bagus. Soalan ni, Amba suka soalan ni. Amba sera ceria bila dengar soalan gini. Sebab apa? Kecik Kelantan lah pula. Kita kadang-kadang berfikir dengan aras, akal, kemampuan yang terhad oleh namanya manusia. Very shallow. Orang Kedah kata cangkak. Cangkak. Cetek. Kelantan kata apa dia? Kecetek ke? Tak tahu. Tidak dalam lah. Kedalaman dia kurang. Maka bila kita gunakan nak berfikir tentang hukum Tuhan, guna akal nak hukum pula atas hukum Tuhan akan manusia. Maka berlakulah percanggahan yang cukup dahsyat, bahkan lebih dahsyat daripada jarak langit dan bumi. Itu dia satu. Dalam hal ini, pertembungan antara saintifik punya disebut hipotesis dengan dalil qat'i Quran, kena buang hipotesis itu. Nak ambil je Quran. Buang. Kalau tak nak buang pun, okey boleh. Put aside. Tak sebelah Ustaz. Tak. Ambil dalil Quran, dalil hadis ini. Sebab ini wahyu, revealed knowledge. Wahyu. Ilmu yang diberi oleh Allah Ta'ala dengan cara hudur Allah bagi. Yang ni husul dia pergi cari, dia buat kajian, research dan sebagainya. Hujung kita akan jumpa satu integrasi ilmu berlaku. Saya ulang ya. Bagaimana hari ini orang-orang yang pakar dalam dunia kesihatan menemukan bahawa puasa adalah terbaik untuk pastikan kesihatan itu ditingkatkan secara fitrah, biologi. Dia berlaku secara organik. Semuanya. Soalan tadi kata 14 jam tak minum air akan terhidrat lah. Air itu keluar tubuh kita. Iyalah kita berpeluh. Kan? Atlet siang hari sukan juga. Puasa tidak. Ya? Tidak apa, tidak minum air. Maka di sini kita kaji bagaimana ajaran agama yang disuruh oleh Nabi. Berbuka itu ambil air. Dan bila disebut tentang air itu, sudah memberikan satu signal kepada kita untuk kita mengkaji lebih. Bukan takat terima bulat-bulat macam tu, tak. Maka guru kami, dia ajar begini. Berbuka segelas. Okey. Kemudian kejap lagi, kita relax lah. Relax kejap. Nak solat maghrib. Segelas, 2 gelas. Okey. Habis solat maghrib, sementara nak selesai kita wirid apa semua tu, semua bagus-bagus nak pergi solat isyak, segelas, 3 gelas dah ada air. Habis solat isyak ya, sementara nak tunggu kita solat tarawih, kita akan buat apa? Ba'diyah. Ambil segelas lagi, dah 4 gelas. Kemudian kita tarawih ya, 4 rakaat selesai, ambil segelas lagi. Ataupun 2 rakaat setengah gelas, 2 rakaat setengah gelas. Jadi segelas lagi dah 5 gelas. Ya? 6 gelas. Habis selesai tarawih, 7 gelas. Sahur sekejap lagi, segelas lagi, 8 gelas. Bahkan boleh lebih pun. Cuma ada orang kata gini. Ada orang kata, Ustaz, banyak minum air kita pergi tandas, Ustaz. Saya jawab mudah ya. Lebih baik kerap ke tandas daripada kerap ke klinik dan hospital. Ya. Sebab orang ni kadang-kadang dia suka letak benda agama yang Tuhan suruh ni ikut akal saintifik dia. Dia lupa saintifik Quran itu lebih dahsyat daripada apa yang telah berlaku dalam kajian, hipotesis, eksperimen, apa saja yang berkaitan dengan manusia. Saya orang sains. Saya pelajar sains stream. Saya ambil engineering. Saya belajar biologi ni saja 3 tahun belajar biologi. Belajar kimia, chemistry ni 4 tahun. Fizik memang siapa ambil engineering kena mengaji sampai habis lah. Tak orang tanya pula mengaji agama waktu bila sebelum tu lagi dan sekarang dan selepas itu. Jadi kita integrate ilmu ni tu aja. Maka kita akan dapati Allah is the great. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Jadi sebenarnya apa yang Ustaz kongsikan tadi, tips-tips cara kita minum air tu, sebenarnya kira-kira balik dah cukup dah 8 gelas air. Lebih. Yang, dan boleh jadi lebih daripada tu, yang menyebabkan kita, badan kita insya-Allah akan kekal hydrate sebenarnya, insya-Allah sepanjang kita berpuasa. Sebab itulah kita tidak pernah merasakan kehausan sewaktu mana saat kita berpuasa. Insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, sahabat-sahabat, mudah-mudahan menjawab persoalan pada saudara Izzuddin sebentar tadi. Ustaz, juga sidang penonton, kita nak melabuhkan tirai terlebih dahulu di TV3 ini. Jangan lupa untuk saksikan 30 minit ekstra eksklusif sebentar sahaja lagi di TV9. InsyaAllah kembali sebentar sahaja lagi dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, insyaAllah.
Alhamdulillah sudah betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini rancangan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru, membicarakan topik berkaitan dengan Ramadan dan kesihatan. Alhamdulillah sudah betul sekalian, kita kembali bertemu menerusi TV9 dekat di hati. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita di TV9 ini semakin kuat tautan hati kita di dalam majlis-majlis ilmu ini, insya-Allah. Jadi sudah betul sekalian, sekali lagi saya wawarkan sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami seperti biasa, boleh untuk hubungi kami secara terus di talian yang tertera di kaca televisyen anda. Jadi insya-Allah, jom kita sama-sama nak raikan lagi beberapa persoalan berkaitan dengan Ramadan dan kesihatan. Jadi Ustaz ada lagi Ustaz nak sambung berkaitan dengan air tu Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berkaitan dengan air ni sebenarnya, apabila kita berpuasa, orang akan jadi seperti takut kandungan air kurang. Dan soalan pun dah ditanya tadi. Jawapan kami ialah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dan dia lebih tahu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surah At-Tin, ya. Hadirin rahimakumullah, apabila kita berpuasa, berlaku penyingkiran racun, toksit, bahan buangan dan perkumuhan lebih lancar. Dan lebih penting lagi ialah pertukaran sel-sel yang telah lama mati, yang tak berfungsi, tak aktif, dengan sel baru berlaku dengan lebih pantas ketika berpuasa. Signal ataupun isyarat yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan minum air selepas mengambil tamar ketika berbuka perlu dikaji dengan lebih teliti. Bukan hanya sekadar mengambil amalan Nabi begitu, begitulah. Salah kita, ya. Kerana perbuatan Nabi itu memberikan kepada kita suatu impak kajian ilmu yang lebih mendalam. Bagaimana air menjadi permulaan, dan air itu hayy, kata Allah Subhanahu wa taala, kehidupan. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Dan kami telah jadikan setiap sesuatu entiti kehidupan itu ada H2O. Dua atom hidrogen yang diikat kuat dengan satu atom oksigen, ya, satu molekul itu ada H2O, air. Afala yu'minun. Adakah maka mereka orang-orang kafir itu tidak mahu beriman lagi? Tiba-tiba suruh jangan minum air. Mustahil. Kerana itu kajian mesti dilakukan dengan lebih terperinci, dan inilah juga sebab yang jadi fitnah kepada orang yang ada masalah stroke. Darah jadi pekat dan sebagainya, ya. Kepekatan darah tu jadi tinggi sebab katanya tak minum air. Ini bukan salah daripada kefarduan puasa, tapi salah kepada manusia itu sendiri. Dia yang tidak mahu untuk memastikan dirinya mendapat air yang secukupnya. Oleh demikian kami nasihatkan agar penggabungan ilmu berlaku segera. Ada forum yang telah dibuat, bagus. Panggillah ahli agama bersama dengan ahli perubatan. Jangan tinggal satu lagi ahli nutrisi. Kita kadang bila kita dapat nasihat yang salah, maka jadi salah lah. Doktor pakar betul, tapi nak dapatkan kepakaran nasihat tentang makan, kena cari ahli nutrisi, dietitian, ahli pemakanan, dan yang sewaktu sekutu dengannya. Wallahu a'lam. InsyaAllah itu adalah satu saranan yang cukup baik daripada yang bagi ustaz kita berkaitan dengan kita sepatutnya perlu ada perbincangan segera berkaitan dengan isu ini. Mudah-mudahan akan menjernihkan kekeliruan daripada kalangan masyarakat kita, insya-Allah. Jadi ustaz, kita nak raih pemanggil kita talian sekarang ini, iaitu Ibu Siti Rohani kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ibu Siti Rohani? Alhamdulillah, sihat walafiat. Salam Ramadan. Salam Ramadan, salam nuzul Quran, dah terlambat lah ya. Salam, boleh. Silakan Bu. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat menariklah ni tajuknya ni. Saya ingin bertanya di bulan Ramadan ni, memang orang berpuasa ni banyak hikmahnya lah. Macam betul. Orang-orang yang lebih berat badan tu, ada turun 10 kilo, ada turun 5 kilo. Dan ada lagi yang macam orang yang mempunyai penyakit kenciman ni, bacaannya jadi rendah. Dan satu lagi orang yang berdarah tinggi pun begitu juga, tak ada tinggi sangat begitulah. Tapi soalan saya begini tentang kurma ni lah Ustaz. Silakan. Kurma ni ada bermacam-macam jenis.
Ustaz tadi mengatakan ada khasiatnya berapa? 7 ke 5 tadi ya. Jadi saya nak tanya, adakah semua kurma ni mempunyai khasiat yang sama atau berlainan? Sebab kurma ni macam-macam, ada besar, ada kecil, ada yang basah, ada yang macam baru metik itulah basah, dan ada yang kering, ada yang kecil. Apakah mempunyai khasiat yang sama? Dan satu lagi, apakah kalau kita makan kurma tu kena ganjil, tak boleh genap? Itulah yang saya tahu, itu sunnah Nabi katanya. Betul. Jadi kalau kita makan berlebihan mudarat. Itu aja soalan saya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Satu soalan yang cukup menarik pada warahmatullahi Ibu Siti Rohani kita wabarakatuh. berkaitan dengan kurma, Ustaz. Ya. Seperti mana yang Ustaz katakan tadi, kurma ni dia ada 7 nutrisi penting yang diperlukan oleh tubuh badan kita, Ustaz, kan? Ustaz, berkaitan dengan soalan daripada Ibu Siti Rohani tadi tu berkaitan dengan apakah cara sebenarnya cara pengambilan, adakah ada jenis-jenis kurma saja yang kita boleh ambil? Dan juga Ustaz, satu tambahan Ustaz, berkaitan dengan sekarang ni muncul pula satu golongan ni pula, golongan macam-macam golongan sekarang ni. Dulu ada golongan anti hadis, anti Al-Quran, ni anti kurma. Anti kurma. Bagaimana Ustaz? Golongan anti kurma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya Karim. Saya suka sangat soalan ini. Pertama-tama suka saya Ibu Siti Rohani tanya tentang kurma. Betul, tambahan pula soalan yang ke-14, golongan anti kurma. Ya, golongan anti kurma ni rupanya wujud sekarang ini. Hadirin rahimakumullah. Untuk menjawab persoalan ini, patutnya kita mengkaji lebih dalam berkenaan dengan pokok kurma atau disebut date palm. Ya. Dia sejenis keturunan palma dan antara pohon yang tua. Ya. Dia berada dalam kingdom of plantae. Dia duduk dalam kumpulan kerajaan tumbuhan, dia panggil. Dahsyat, ya. Ada kerajaan Masya Allah, ada kerajaan tumbuhan, dia panggil. Ya. Kerana itu kita kena kaji dalam kehidupan ini, bukan hanya ada manusia, ada malaikah, ada jin, ada haiwan, ada tumbuhan. Ya, ada yang makhluk yang jamat, tak bergerak kecuali digerakkan atau perintah Allah untuk dia bergerak. Ni meja. Walaupun dia jamat, ya, struktur meja ini yang terdiri daripada atom, kedudukannya solid, tetap bergerak, ya, tapi kedudukan yang tetap. Semua ini kita kena pelajari dalam ilmu sains yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Baik, itu satu. Kemudian kita lihat lagi banyak nama-nama saintifik yang berkaitan dengan kurma ini, ya. Apapun saya nak kongsi 2 benda untuk nak ambil kurma ni, pastikan dia mesti ada 2 benda. Nombor 1, yang pertama-tama sekali, kurma tersebut mesti halalun. Ya, ada kurma yang haram kah Ustaz? Ya, kurma curi tak boleh. Betul. Kurma curi tak boleh. Kurma zakat orang lain kita nak pergi ambil makan tak boleh. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntunkan kepada kita tindakan baginda yang terbaik. Apabila Sayyiduna Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma atau Al-Hasan bin Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum ajma'in masuk dalam gudang bersama dengan Rasulullah untuk nak cek timbunan kurma yang dizakatkan oleh umat pada waktu itu. Maka sambil itu tiba-tiba Sayyidina Hasan radhiyallahu taala hilang daripada genggaman tangan Nabi. Nabi panggil, Hasan, ya bunayya, anak kesayanganku, mana engkau ke mana? Saya datang Sayyidina Hasan pada waktu itu, maafkan saya, Sayyidina Husin pada waktu itu sambil mengunyah kurma. Rasulullah ambil manja Sayyidina Husin. Rasulullah kata, ya bunayya, anakku, buka mulut. Buka. Rasulullah masukkan dalam hadis itu, cerita Rasulullah masukkan jarinya dan korek keluar. Buang. Sambil Rasulullah kata kri. So buang habis sampai air liur pun Rasulullah buang habis. Anas bin Malik kata, ya Rasulullah, budak kecil aja pun Rasulullah pusing pandang Anas bin Malik dengan matanya yang merah. Anas, dia kata, ini bukan hak untuk Muhammad dan keturunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami diharamkan daripada memakan zakat. Tak boleh. Ya, apatah lagi Nabi keturunan suci. Zakat ni pembersihan, penyucian daripada harta orang lain. Nabi boleh terima, boleh makan apa? Hadiah. Ataupun boleh terima zakat sesama Bani Hashim, ya,
sesama keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam bab fiqh dah clear ya. Jangan duduk pening-pening lagi dah. Okey. Itu tak boleh ya? Kurma tu tak boleh dah. Tapi kurma yang halal itu kita dah syarah kurang-kurang lebih cukup. Kita nak masuk yang kedua, yang tayyib. Tayyib ini kita pecah lagi dua. Pertama, kurma itu mesti asli dan kurma itu mesti organik. Apa biasa yang disebut sebagai original and organic? Bahasa Arab sebut original ni asli, organik ini disebut tabi'i. Ini kena buka Tibbun Nabawi, kena buka Al-Qanun fi Tibb Ibn Sina radhiyallahu ta'ala an, dan banyak lagi. Ya. Hadirin rahimakumullah. Kurma yang dikatakan asli ini ialah kurma yang bukan melalui proses-proses tertentu. Maksudnya dia mengenai GMO, ada ubah genetik tu. Tapi saya ingat jawapan ni akan jadi panjang lah. Saya ingat jawapan ni saya bagi peluang lah. Kok ada apa-apa yang nak disampaikan oleh host kita, nanti ada peluang kita sambung balik. InsyaAllah Ustaz. Sebenarnya kita nak nantikan juga Ustaz, apakah di antara satu lagi tu yang berkaitan dengan tayyib tu. Tapi kita nak berhenti berehat sebentar. Okey, baik. Jadi betul sekalian, kalau nak tahu lebih lanjut berkaitan dengan apa yang maksudkan dengan tayyib kurma tersebut, yang mana teruskan bersama kami rancangan Tanya Ustaz kembali sebentar sahaja lagi insya-Allah. Alhamdulillah, sudah betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini rancangan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru, membincangkan topik berkaitan dengan Ramadan dan kesihatan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini dengan tips-tips yang telah diberikan oleh yang berbahagia Ustaz Rozi Rejab kita mampu untuk kita sama-sama amalkan dalam kehidupan kita bagi mengekalkan kualiti kesihatan kita sepanjang hayat kita insya-Allah. Jadi sahabat sekalian, kita teruskan lagi sebelum mana kita berhenti berehat sebentar tadi. Ustaz nak terangkan kepada kita berkaitan dengan cara kita nak ambil kurma yang betul ni. Ustaz dah terangkan berkaitan dengan salah satu syaratnya itu adalah perlulah halal. Dan halal ni panjang Ustaz kalau kita ceritakan, dan juga kita pun tahu dah macam mana rezeki halal tersebut. Dan yang kedua Ustaz, tayyib ni. Kurma yang baik ni bagaimana Ustaz? Baik, mungkin nak tambah sikitlah berkenaan halal tu kan. Dia diletakkan pada kedudukan SOP ataupun KPI ataupun cara praktik halal yang sebenar. Tak boleh bercampur dengan benda-benda yang haram dan tak boleh ada kotoran atau najis yang lain ya. Macam-macam lah, panjang lah kan. Kita cukup dekat halal tu dulu. Yang kedua, dia tak organik pun kadang halal. Tak organik tak ada masalah untuk dapat halal, tapi dia akan ganggu sistem tubuh manusia. Ini diperdebatkan dan dah selesai dah saya kira, walaupun ada sikit beza-beza pandangan. Satu ketika kami dijemput di satu seminar oleh agensi kerajaan yang berkaitan dengan GMO ni. Ya. Dia ada genetic modification organism ataupun food ya. Di mana kita ubah struktur genetik dia. Bila kita ubah struktur genetik dia, dia akan mengubah struktur penghadaman yang sepatutnya secara fitrah oleh tubuh manusia. Allah Ta'ala cerita larangan untuk ubah-ubah struktur genetik ni dalam surah An-Nisa ayat 119. Yang saya berfikir pada hemat kami tak akan hurai lah. Sebab akan jadi 3 jam pula lepas. 3 jam pula. Maka dapatkan yang betul-betul asli. Benih tu benih asli. Maka kena ada cap asli kat situ, asli. Nombor 2, tabi'i. Tabi'i ini organik. Organik ni dia tak ada duduk masuk benda-benda racun, pesticide masuk macam-macam hormon untuk nak bagi kurma tu jadi elok tak elok. Automatically dia akan ganggu dengan sistem tubuh manusia. Dan tak organiknya kurma ini jika direndam dalam sirap gula, tebu, jagung atau sewaktu dengannya. Maka pemanis-pemanis seperti itu dah tak diperlukan oleh kurma, kerana kurma tu dah manis dah. Sebab itu ya, kurma itu orang kata manis-manis buah dah cukup dah. Di situlah nama fruktosa, gula daripada buah. Bila masuk sukrosa, kacau dah. Dia akan ganggu sistem tubuh manusia. Maka bagi golongan anti kurma, hentikan salah faham terhadap kurma itu dengan kita belajar bab organik dan bab original ni. Kita tahu asli, kita tahu tabi'i, ya. Selesailah. Kita tak akan bergaduh-gaduh lagi dah. Maka makanlah kurma yang kita telah kenal pasti macam tu. Tapi kalau ada angkat kurma tu menitik-nitik air gula dia, dah berhenti. Jangan makan. Apa yang Allah Ta'ala buat,
yang kekal tak diubah-ubah akan jadi terbaik untuk kita. Kita pula pergi pandai ubah-ubah, maka dia akan mudaratkan kita. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi itulah cara pemilihan kurma terbaik. Yang pertama sekali halal, yang keduanya adalah thayyib iaitu asli, dan juga tabi'i iaitu organik. InsyaAllah mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut dan juga merungkai perselisihan di kalangan anti kurma ni. InsyaAllah. Jadi Ustaz, kita nak raikan seterusnya daripada pemanggil kita di talian. Assalamualaikum Ibu Nur Hayati Ismail kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dak Ica. Apa khabar Ibu Nur Selamat Hayati? berpuasa. Alhamdulillah abang baik. Selamat berpuasa juga. Silakan soalan bagi ni, Bu. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Puan Hayati Ismail? Abang baik. Tadi tuan rumah dia orang Pahang, dia cakap Kedah ni Kak Iyat memang orang Kedah sejati ni. Tu dia. Masya-Allah. Oh, boleh faham. Tanya Ustaz, Kak Iyat ada soalan. Silakan. Ni bila buka puasa, kita suka makan nasi sulam dengan ayak Ustaz. Masuk nasi sikit sat-sat minum ayak. Masuk sikit sat-sat minum ayak. Tu Kak Iyat nak tanya, adakah dengan kita makan bersulam air ni lebih kepada kesihatan atau ia sekadar adab Ustaz? InsyaAllah. Lepas tu lagi satu soalan. Ya. Biasa tagline kita, badan cergas, otak cerdas. Tapi bila kita tengok orang berpuasa ni, lemau je buat kata-kata orang-orang sekarang ni kan. Jadi mohon Ustaz bagi nasihat sikitlah dekat anak-anak kita ni. Kalau berpuasa je tak semestinya nak tidur je Ustaz. Okey, itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Waalaikumsalam Ibu Nur Hayati Ismail ataupun panggilan manja Kak Iyat ni dah. Jadi Ustaz, dua soalan di situ. Yang pertama tadi, yang kedua tu yang menarik itu berkaitan dengan bila mana berpuasa tapi jadi lemau, dan juga nasihat kepada anak-anak ni Ustaz. Bagaimana, silakan. Baik. Terima kasih Kak Iyat. Duduk tang mana tu? Tak ada nak tanya Ustaz ni. Tak dapat tanya. Tak apa, biar duduk tang mana pun kan. Datang ke bumi Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya Karim. Pertama, makan bersulam air ni Kak Iyat, adat pun tak ada. Tak ada dalam adat dan tak ada dalam ibadat, dan bersalahan dengan sihat. Bersalahan. Apabila kita mengambil makanan solid ini, ya, kita disuruh kunyah dengan begitu teliti. Kami belajar daripada sunnah dan kami juga belajar daripada ilmu sains bahawa mengunyah itu menghasilkan kualiti makanan yang terbaik, kerana dalam mulut kita ni ada enzim datang daripada air liur nama amylase. Dekat situ dah mula dah pencernaan sebenarnya. Kunyahan tersebut membuka ruang untuk amylase, ya, mencernakan makanan dengan lebih baik. Berapa kali nak kunyah? Saya nak sebut lagi guru saya ni, Profesor Dr. Andrea Chin, dia sebut, ya, it is better for you to chew up your solid meal from 35 times and more, dia kata. Siapa aja ni yang 30 lebih ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And for those who are having problem with their digestive system, strongly advise to double up. Kena tambah lagi. Chew up to 70 times and more. Ini kita kadang-kadang duduk kata, oh, makan ni kena sulam lagi sebab terlekat tu kes dia. Tak ada nak kunyah dah masuk yang baru. Emilis tak sempat nak cerna lagi. Tak sempat lagi. Emilis tu nak cerna, masuk dah. Ayam pula dah. Tadi baru masuk ikan. Daging duk tunggu. Semua beratur sampai Z kan. Maka sabar-sabarlah. Sebab itu orang tua-tua, dia ada satu petua. Kalau lekat makanan, bukan tolak dengan air. Ambil umpai kepai nasi. Doa, dia suruh pusing pinggan. Pusing pinggan? Kenapa suruh pusing pinggan? Ni main setting aja. Sambil pinggan tu duduk pusing, danlah peristalsis berlaku, proses. Peristalsis ni ialah proses menolak otot, tolak makanan kan. Danlah dia masuk elok. Jangan sulam-sulam dengan air. Dia akan mengganggu kekuatan tubuh kita sebenarnya. Sebab tu puasa ni dia bagi 5 kesihatan. Ni nak conclude kan. Pertama, dia bagi kesihatan spiritual. Nombor 2, puasa bagi kesihatan fizikal. Nombor 3, puasa bagi kesihatan intelektual. Keempat, puasa bagi kesihatan mental. Dan kelima, puasa memberikan nilai pulangan kesihatan sosial. Jadi 5 benda sihat ini holistik. Maka puasa memberikan nilai kesihatan yang holistik, yang komprehensif, yang keseluruhan, syamil, kamil, sempurna. Kan? Kemudian bila kita cerita tentang tadi bersulam air belum habis kan? Jadi bila kita dah selesai makan, jarakkan. Orang tanya selalu, apa petua? Bukan fatwa. Nafas nak panjang. Selalu orang tanya, Ustaz, macam mana nak buat? Ayah saya adalah guru saya.
Tuan Haji Muhammad Rejab bin Haji Man ni, guru saya dalam nak ajar nafas panjang ni, dia kata lepas makan jangan minum air terus, agak-agak 5 minit. Minum. Kami dulu bila makan nak pegang gelas tu, dia akan pegang gelas kita sambil dia jegi mata tengok. Memang takut. Tu. Dan dia memang kuatlah, alhamdulillah, dia memang kerja sungguh kuat. Mudah-mudahan Allah afiatkan dia daripada segala kemudaratan. Baik, berkata Kak Nur Hayati tadi berkenaan dengan lemau. Awak tak cakap utara ke? Orang panggil mandom, orang tak sebut lemau ni di Kod Kedah tu. Orang panggil mandom. Bukan papadom, mandom. Jadi mandom ni cerita Allah laih kelong-kelang, dia panggil. Jalan heret kaki. Bukan menapak elok-elok. Heret. Pasal apa ni? Kita kata. Puasa. Kata hukama, al-aqlu salim fil jismi salim. Ya. Mind setting yang cerna, yang hebat, yang ceria ini datang daripada tubuh badan yang juga ceria, yang sihat afiat. Jadi macam mana yang kata sumu tasihu, kamu puasa kamu sihat ni? Dia berkadar silang lah, maksudnya menyongsang. Yang menyongsang ni bukan puasa tu. Yang menyongsang tu orang tu sendiri. Ya. Sebab tu saya dulu waktu kerja dulu kan, waktu yalah, kita dapat proof apa ataupun orang dah type. Ni pahal typo error banyak sangat ni. Di dekat, di jauh, di perbuatan dekat, di tempat jauh. Kenapa ni? Ustaz jangan marah Ustaz. Tak apalah, kenapa ni? Puasa. Habis tu saya kata saya tak puasa. Apa Rasulullah tak puasa? Orang yang berjihad fi sabilillah tu bukan puasa ke dia? Ustaz dia pun musafir. Tahu mana? Jadi benda yang kita suka buat jawapan sendiri. Cari alasan. Cari alasan. Sebab tu orang pijak pandai kita dulu kata, nak 1000 daya. Tak mau? 1 dalih ya. Tak payah 1000 dalih. 1 dalih lah cukup, habis tak nak. Jadi anak-anak muda, tolong anak-anak muda. Be strong. Be active. Be energetic. During Ramadan. During fasting month. During fasting day. Jadi tunjuk Islam tu, jangan fitnah tu berlaku sebab pengikut. A'udzubillahi min dzalik. Islam terbaik. Ya'lu wa la yu'la alaih. Wallahu a'lam. InsyaAllah mudah-mudahan menjawab persoalan daripada Ibu Nur Hayati Ismail kita sebentar. Jadi Ustaz, sidang penonton sekalian, kita sebenarnya sudah pun berada di penghujung rancangan pada pagi ini. Cepat sungguh masa berlalu. Ramadan pun dah nak berlalu pergi juga Ustaz. Jadi Ustaz, sebagai kesimpulan ringkasnya, boleh Ustaz berikan sedikit kesimpulan ringkas dan juga boleh Ustaz tutup dengan doa ringkas agar Allah Subhanahu Wa Taala berkati pertemuan kita di dalam bulan Ramadan dan juga pada Jumaat pagi ini insya-Allah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beberapa minit untuk kesimpulan. Saya nak himpun jawapan kesimpulan ini pada hadis Nabi. Nabi kata, man sama Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Quran kita dah petik dah tadi. Okey. Kata Nabi, barang siapa yang telah tahan makan minum dan perkara-perkara yang diharamkan Allah dan tak membuat perkara yang boleh mengurangkan kebajikan Ramadan ketika puasa, dan waqamahu, dan hidupkan malam-malam Ramadan, malam siang bagi hidup, ya, imanan, penuh percaya bahawa Allah bagi hukum puasa ni untuk kebaikan aku dan kebaikan masyarakat. Wahtisaban, dan diberkira-kira apa kebaikan ni. Ya, apa dosa aku, apa aku nak makan, macam mana nak bagi sihat dan sebagainya, macam mana tak nak bagi fitnah ini tercalit kepada agama sebab oleh aku. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, pasti diampunkan oleh Allah, kata Rasulnya ini, ya, apa yang ada pada orang itu dosanya, ma taqaddama, yang telah berlalu. Jangan duk sambung pula dah ampun nak buat dosa baru pula. Maka bila kita boleh faham hubung kait antara puasa dan kesihatan, maka jadilah kita umat khaira ummah, sebaik-baik umat, yang menunjukkan bahawa ini nilai agama yang tak bersalahan dengan sains. Bahkan dia integrate, masuk cantik, integrasinya sangat molek, cantik, padan, ya, padan. Ibarat pinang dibelah dua, bukan dilenyek stem roll. Anda faham tu? Ya. Jadi menjadi seorang mukmin jangan berhenti menuntut ilmu, jangan tinggalkan tanggalah ustaz biar tahu, jangan keliru. Hadirilah majlis ilmu agar semuanya ada jawapan. Wallahu a'lam. Sedikit doa ringkas Ustaz. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya Allah, Ramadan ini ya Allah kami ingat satu benda ya Allah, keampunanmu dan kemaafanmu ya Allah. Ampunkan kami, maafkan kami ya Allah. Ramadan ini bawa kenangan bersama Rasulmu, bagaimana baginda berlapar dan dahaga
ingin berikan umatnya makanan minum, ya Allah. Bagaimana baginda tunjukkan akhlak yang terbaik, ya Allah. Ya Allah, Ramadan ini bawa kenangan bersama ibu. Bagaimana lincah ibu siapkan juadah berbuka bersahur di dapur. Hari ini ibu tidak sesihat, tak selincah, tak secergas dahulu lagi, ya Allah. Ramadan ini bawa kenangan bersama ayah. Ayah yang selalu himpunkan kami waktu berbuka. Ayah yang selalu kejutkan kami waktu bersahur, ya Allah. Ayah tidak segagah dahulu lagi, ya Allah. Ampunkan ayah ibu kami. Ampunkan dosa kami terhadap ayah dan ibu. Ya Allah, ibu itu kandungkan kami, lahirkan kami, besarkan kami dengan susu badannya sendiri, ya Allah. Ayah itu dibintikan nama kami dengan namanya. Ajarkan kami, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, kami mohon padamu dalam majlis ilmu, tanyalah ustaz biar tahu, jangan keliru. Ampunkan ayah ibu. Andai mereka masih ada, afiatkan mereka, barakatkan mereka, kuatkan taqwa mereka. Andai mereka telah pergi bertemu denganmu, ya Allah, pindahkan mereka ke syurgamu yang nan abadi. Ya Allah, ampunkan semua yang terlibat dalam program Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru ini, ya Allah. Ya Allah, berkati program ini selama-lamanya. Ya Allah, selamatkan Malaysia daripada segala kemudaratan. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin Rabbil Alamin. Jazakallah khairan katsiran Ustaz di atas perkongsian ilmu dan juga bacaan doa Minta sebentar maaf nah, salah silap apa terkasar bahasa, minta maaf. Mohon dihalalkan Ustaz, ilmu diberikan pada sama-sama bagi ilmu Allah semua. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah. Jadi kalau salah tolong tegur. InsyaAllah sama-sama kita. Jadi sidang betul sekalian, jangan lupa untuk saksikan rancangan Tanyalah Ustaz Istimewa Ramadan esok hari bersama dengan moderator kita Da'i Hadari dan juga ahli panel kita Ustaz Zoramli Razali berkaitan dengan topik Sirah Ramadan, pengajaran 5 perang ketika Ramadan. Tadi Ustaz pun dah berkira sedikit hint tu. Jadi insya-Allah sidang betul sekalian, mohon maaf sekiranya ada terkurang di mana-mana, terkasar tutur bicara. Bertemu lagi di lain episod rancangan Tanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.